Hot Seat Podcast. Hello everyone, welcome to Hot Seat Podcast. My name is Syuhada Thursday. My name is Hanis Suraya. And I'm Ana Uthman. Okay, korang. Yeah. Kita back for another topic. What's the topic today? Okay, aku nak tanya. Aku every time start mesti aku nak tanya korang Yes. So aku nak tahu and aku nak pendapatan korang. Pernah tak korang macam terfikir korang pernah debate with your partner about tanggungjawab? Buat debate. Pernah lah, pernah. Yes, Penat kan? pernah. Okay. Aku pun selalu debate dengan Aidil. So it's legit everyone would over macam pernah Yes. kita akan pin siapa-siapa macam this is your responsibility, this is your responsibility, you know, that kind of thing. Yes, correct. Alright. So now aku nak tahu actually because since it's already like a common situation where I see in dalam TikTok live ke baik TikTok content, mesti either the wife or the guy, majority the wife lah would always say that ingat this one content ni apa tu Ustazah Sri cakap ni tanggungjawab lelaki kita gini and ada yang macam over exposing their own husband punya aib by saying stuff like that. So pada pagi korang what do you know about tanggungjawab suami isteri? Siapa dulu? Okay. Kau start dulu. Aku. Yes. Okay, what I know from tanggungjawab suami and isteri is for the starting bila aku baru kahwin, aku tak tahu pasal tanggungjawab. But Zaf taught me that tanggungjawab seorang suami and isteri setakat jaga anak dengan layan suami aja. Then suami akan buat the work, the nafkah, the thing, then after that the rumah house chores. House chores and everything. And I didn't know that. I thought the house chores is us. Yalah. Kau? Then kalau rasa macam Nanis. Me. Lelaki. Kau salah tu. Lelaki. Macam mana cakap lelaki kena buat most of the house chores, nafkah. Lagi apa macam-macam layan anak layan anak juga Kita bini melahirkan budak, layan suami. Terlalu serius sangat ni. Oh okay, so bagi kau tu lah. Yeah, I think it's the same as Ana. Okay, macam aku pada pandangan aku tanggungjawab kita ni banyak sebenarnya. Sebab selain daripada sebagai seorang isteri, selain daripada melayan anak dengan melayan suami tanggungjawab kita is also kita nak kena mendidikkan anak. Yes, correct. So, We forgot. Ya, macam bagi aku there's another one kita lupa, mendidikkan anak. Kita membesarkan anak. Yes, correct. Itu tanggungjawab paling besar. Macam seorang suami, bagi aku tanggungjawab dia memang betul tolong rumah ni semua. And also memberi nafkah, buat kerja rumah and stuff like that. Yes, itu memang wajib lah seorang lelaki. Memang wajib. Kau asyik salah kecil. Aku lupa baca kat mana. So macam bagi aku, it is satu kewajipan lah kalau kita ikut what they say, hukum agama is that. Tapi kalau macam hukum adat, kalau mak-mak kita kan, kalau suami ni nak makan, kita nak kena hidangkan, nak kena siapkan tempat cuci tangan, and then after that kita nak kena duduk sebelah suami tengah makan, kita kena hidang, keep on feeding him. And then Because kalau they are the king. yalah dia ni. And then macam aku, what I can see is that itu adat, cara adat. Yes, correct. So macam how to say this, kau kalau macam kau punya POV on mak-mak dulu and kita as isteri sekarang, kau rasa what do you think that's for korang punya macam Kalau mak-mak dulu, what I see is diorang kau nak apa? Kau nak bersih nak kira ni? Dah tak boleh termasuk. Aku tengok muka kau tahu, aku terus tak list this. List. Teaser. Muka anak.
Okay, for what I know, from what I see as dekat my parents and now as aku sebagai mak dengan ni kan. Mak aku dulu hidang, okay macam mana cakap hidang makan macam orang dulu hidang makan, habis makan kita nak kena together, kita tak boleh makan dulu sebelum bapak kita makan. And then apa lagi we cannot share food. This is what my family is last time we cannot share food. If kita ambil macam let's say if my father put tulang dan after that the ujung-ujung tulang, the ujung-ujung tulang yang dia punya joint Ketak-ketuk tu itu aku tu benda aku favourite. So aku suka ambil daripada pinggan dan aku makan. Nanti tu aku kena sepak saya. Tak boleh. Like that's my point of view as anak tengok mak bapak aku macam mana. I cannot do all that. So husband balik nak kena kasih teh panas. Bangun pagi nak kena buat breakfast, something like that. Tapi kalau sekarang laki aku tak makan breakfast. Dia bangun pergi kerja, aku masih tengah tidur. Tapi balik depends if my husband ask me to cook, then I cook. Macam dah tak strict macam how I see my parents is last time. Kadang-kadang I think lelaki zaman sekarang is much more understanding than zaman-zaman dulu. Daripada dulu macam okay, kalau macam dulu aku observe lah macam mak bapak kita, mak bapak aku dengan nenek-nenek aku kalau laki balik kerja nak kena hidangkan teh ke abang nak minum teh panas, nak hidangkan air, and then after that pakaian suami nanti diorang macam raja tau. Bapak aku dengan datuk aku nanti dia akan buka baju letak, lepas tu nanti bini nak kena angkat, nak kena letak dapur, habis hidangkan makan siap dengan kau tahu macam tempat bekas nasi tu dengan tempat cuci tangan. Lepas tu nanti dia lelaki dia makan, dia akan duduk dia, macam buat dia macam kat raja, hidang, lepas tu suami cuci tangan, lepas tu nanti dia nak cuci tangan lagi sekali, nak kena angkat cuci tangan untuk bersihkan lepas makan. And then after that kalau macam like bapak aku kalau nak mandi ke apa, tuala nak kena siap kat tepi, everything nak kena siap, baju tidur semua nak kena siap. Ada one more thing also. Balik kerja nak kena standby baldi air untuk diorang cuci kaki kat luar rumah. Oh sialah, mak aku tak buat macam itu. Mak aku gitu dengan bapak aku. My father once dah sampai depan pintu, kita nak kena prepare that baldi air putih, air sink tu dekat depan pintu. Kalau tak ada, my father akan marah loh. So it's kirakan macam routine for my family already. Kalau laki aku minta aku baldi air kan untuk cuci kaki, aku siram dia mandi kat luar. Kau fikir aku ni apa? Sialah. Tapi maybe dulu punya parents tend to follow cara-cara lama. Orang kampung. Orang kampung, yes. Orang kampung. Because mostly orang kampung akan buat gitu. Kalau suami balik kan daripada ladang kan, diorang kena cuci kaki daripada luar rumah apa. So mungkin that is how dia cara. Tapi kita live dalam flats Kalau macam balik pasal rumah aku dengan dapur, pintu dekat gila. Alah sebelah je. So kau balik ke auto cuci kaki sendiri kan. Ada pipe. Masuk cuci kaki sendiri kaki kan boleh jalan apa. Kau Mina. Aku tak tahu macam mana lelaki kau boleh handle lah. Kau gini bengis. Macam mana nak handle? Memang dua-dua dah macam gini. Betul lah. Dua-dua masuk air. Faham. Sure lah. Tapi kau bunyi babi aku. Begini Sama Nis. Ni seram ni. Dah, sudah. Habis kalau macam korang rasa salah ke kalau suami tolong isi dalam rumah tangga? Aku pernah kena backlash kat dalam live. Serius lah. Yeah, just because of apa ni, dia orang punya pemikiran dalam live tu. Aku tengah live tu kan, aku cakap, B, can you pass me this one? B, can you pass this one? It's a normal thing. Then nanti Zaf cakap, sekejap I tengah sapu rumah, sekejap I tengah kemas ni, sekejap I tengah kemas tu. It's his tanggungjawab. But people tend not to understand that is actually tanggungjawab diorang. Yalah. So aku kat dalam live aku kena maki semua saya. Serius? Dia cakap, asal kau suruh lelaki kau gini, asal kau suruh lelaki kau gitu. Macam nak mengajar kau macam mana jadi isteri. And the funny part is right. The funny part is the ones yang cakap tu semua belum kahwin. Betul. Sial. Korang belum kahwin, korang cakap macam-macam. Lama. Seram ada ni. Kejut aku boleh tengok aku dah tak, but seriously macam kau cakap gini kan, orang selalu backlash kau gini. I sometimes question tau yang selalu nak komen-komen gini, it's either budak-budak belum nak kahwin ataupun bahasa
Diorang macam mungkin dah nampak mak bapak diorang macam itu. So bagi diorang ni, engkau buat laki engkau gini kira rude. Macam bagi aku, we are not rude. There is a reason why kenapa kita husband and wife. They have to come in compromise. Macam letak kalau aku kena backlash, aku ni kuat menjawab. Aku Sama. kalau mulut laser tau. Aku kalau orang cakap, nak kalau especially mak aku dengan nenek aku Didi kan dah balik kerja kak. Kau tak hidangkan air? Nek, dia dah besar nek. Dia pergi dapur sendiri pergi ambil. Aku akan gitu dia. Lepas tu nanti kalau nenek aku kan, dia akan marah tau. Macam that is one time aku was nenek aku pernah tidur rumah aku. So like aku tak masak. Aku order. Wadah tak masakkan Didi makan. Wadah-wadah hidangkan untuk Didi makan. Aku terus pusing dengan aku. Nek, dia dah besar. Dia tahu makan boleh cari makan kat luar. Nanti dia balik dia nak makan. Nanti bilang wadah. Wadah nanti masakkan. Pasal family aku panggil aku wadah kan. Pelik. Memang pelik. Syuhada wadah. Wadah. Because nama manja. Aku tengah fikir juga wadah. Siapa saya wadah? Wadah. Sure lah kau. So macam you know dia punya mentality is that kau nak kena serve your husband. But macam for aku ni kan, lelaki aku tak demand. But as long as he knows that macam okay, if I want to eat outside, I would ask you to order food. Then I will just makan kat luar. Kalau kau rasa kau penat tak nak masak, tak apa, kau order That's je. ID. That's ID. Sama macam tapi jangan, aku ni kadang-kadang ambil kesempatan, laki aku dah cakap gitu je, hari-hari aku order. Faham? So aku macam that's how it is lah. So nanti ID akan komplain, aku kasih kau duit pasar untuk kau masak, tapi kau tak masak, kita apa? Tak apa. Kau tunggu. Kau keluar, kalau aku kat rumah, aku make sure kau masak. Ada gitu. Faham. Okay, Dan kalau macam kau ni, kau rasa macam mana? Aku Kau pernah debate kan dengan laki kau kan? Yes, aku paling favourite debate dengan laki aku. Kalau bukan aku, laki aku. Kita have this habit kan. Nanti nampak je syarahan dekat ni, nanti kita send kat DM. Habis dia tengah kat sebelah aku. Dia send aku kat sebelah. Habis aku buka aku ni. Habis dia ketawa. Oh cakap, oh kau nak ni aku send kau balik. Oh, kira korang debate apa video yang ada syarahan pasal tanggungjawab kau send kat laki kau. Aku send, dia send, aku send, dia send. At last, actually kan, benda boleh berbual. Salah. Benda boleh compromise. Memang tanggungjawab suami memang buat house chores, salah lagu Syu. House chores. Aku tengah confused asal lagu dia macam tu. Aku kena maki juga tengah ID ni rosak sana. Memang untuk house chores, their job is to do house chores, nafkah, clean the house or whatever. But we as a wife, kalau kita boleh tolong, kita tolong. Kalau What you mean by kalau kita boleh tolong, kita tolong? like macam aku kadang-kadang aja kalau dia kemas halfway, itu aku tolong dia pasal aku punya mata tak boleh nampak. Oh, Faham. Then kalau aku suruh dia buat benda, kemas ke apa, dia tak buat 1, 2, 3 hari kan, aku dah mengamuk gila. That is when the whole house will be super clean by me. Super Korang clean percaya by me. tak kalau aku cakap aku tak pernah kemas rumah? Tak pernah langsung. Actually aku pemalas ya kemas rumah. Aku dah kemas kan. Aku dah tahu berkerenak balik kan. Pasal laki aku suka campak baju sini, campak baju sana kan. Nanti aku terikut. Dan anak-anak aku pun Ikut. mainan semua nanti campak sini, campak sana. Aku dah kemas, korang bersidakkan balik. Buat apa aku kemas Tapi kira macam apa Ana cakap, kau tak suka kemas rumah, kenapa? Aku tak pandai. Oh, kau aku tak pandai. pernah daripada time aku dengan family aku, tak pernah pun aku kemas rumah. Pasal ada bibik mah. Oh, faham. So aku all the way macam sendiri Lepas tu kalau dekat macam aku dengan Zaf, aku tak pernah kemas rumah, aku tak pernah cuci toilet, aku tak pernah lipat baju, aku tak pernah cuci baju. Oh, Aku tak tahu cara pakai washing machine pun. Pergi dryer bawah pun aku tak tahu. sure lah, serius lah. Aku cuma tahu masak jaga anak tu je. People will tend to say, merepek apa? Isteri tapi tak tahu buat ni semua. Kan? People will tend to say like that. biarlah. Kau laki dia apa? Kau apa sasak Kenapa hari ni kau fanatik sangat ni? Kau macam fanatik habis tau Anis hari ni. Habis kau Chill, kita apa tengah red kau light. punya ni? Aku ni sembarang. Aku bahasa kau semua. Tak, macam bagi aku
aku boleh relate dengan kau. Pasal aku ni pun membesar dengan maid juga. Is it? Aku pun dimanjakan dengan maid. Pasal everything maid aku buat. After dah teenagers, baru aku nak kena buat sendiri kan. Aku buat sembarang. So that's why bila sampai ke kahwin ni, aku buat kerja sembarang. But aku pernah cakap ID, engkau kalau nak complain pasal aku kemas rumah tak senonoh ke apa, sembarang-sembarang, kau masak aku gitu. One thing pasal macam aku ni kan, aku kuat perintah sebenarnya. Pasal dia maid pun, aku kuat perintah. So nanti nanti apa tu, I dah cuci apa tu pinggan mangkuk ke apa, nanti you tolong buang sampah. Yang nanti apa tu toilet tolong cucikan Sounds like me. So aku akan perintah ID all the time. Because macam bagi aku, bukan aku tak boleh buat, aku boleh buat. It's just sometimes I need a helping hand. That's where I come lah. Tapi kalau aku rasa, aku tahu laki aku penat, aku akan buat sendiri. Tapi sembarang lah. Habis nanti ID akan bising. Sama lah. Dia akan bising. Apa ni kau? Sini bersepah, sana bersepah, ni setengah jalan kemas, ni setengah jalan kemas. Bagi aku, janji kemas. Kan? Aku pernah ni tau. Aku pernah nak step rajin lah. Kira kan nak kasih suami aku happy. Aku pergi cuci toilet. Okay, aku pergi cuci toilet. Sekali, it's always the toilet at first. Kau tahu aku buat apa tak? Aku setakat, okay, aku tuang tu ubat kan. Tunggu 10 minutes. Cak. Okay, letak tepi. Cuci. Dah. Oh, kau tunggu 10 minutes Aku dah siram, terus aku pakai brush tu, aku cuci sekali. Aku tak tunggu 10 minutes. Lepas tu Zaf cakap, If it's Sally, it works. If it's Sally's, it works. If it's Itu apa? nampak sana aku takkan masuk rumah selalu. So Zaf bila dah masuk toilet, Zaf akan cakap, B, toilet macam bersih tapi diam. Aku hidup diam. Aku tahu aku buat sembarangan. Pasal celah-celah aku tak ada. Oh my gosh. Kalau macam seriously, kalau macam gitu aku pun boleh delete. ID pun it was always like that. Nanti dia macam, kau cuci lantai je, habis jamban kau tak cuci. Jamban Habis kau cuci sink lah. kau tak cuci. Habis tempat atas yang apa ni, bukan yang shelving tu kau tak cuci. Habis tempat sabun-sabun kau tak cuci. Habis tempat, aku kalau dah bingit, aku akan tengok atas pun macam, kau nak aku buat sendiri lah. Aku suka bagus dah kemaskan rumah tu. Diorang suka cuci apa wall sekali Aku ya ID kan? Aku tak pernah. Aku cuci lantai. Aku cuci. Pasal aku kalau toilet bowl aku geli sikit. Walaupun aku berak kat toilet bowl tu. Oh tak, aku cuci lah. Tapi kalau aku cuci, ID is OCD in a term that dia kalau nampak, aku cuci, wah bersih toilet. Tapi nanti dia akan spot check tepi corner-corner. Ni tertinggal spot, itu tinggal spot. Aku macam tak boleh tau. Aku sensitif. Trigger. Trigger macam, aku nak kemaskan ke apa, kalau kau nampak kau tak boleh tolong like ke apa. Nanti kita jadi gaduh. Cakap lah, dah bagus aku buat setengah daripada tanggungjawab kau. Kau nak kau buat lah. Aku selalu gini baik gitu. Faham. Macam ni tanggungjawab kau juga. Apa kau dah nampak kau tolong lah. Jadi macam the argument start there. Lepas tu dua-dua meracun, tak nak berbual each other. Aku dengan Zaf selalu gaduh pasal washing machine je. Itu benda paling pelik. Apa pasal washing machine yang kau nak kena gaduh kan? Because Zaf suka panggil separatekan baju tau. Like seluar dalam, seluar, baju-baju, baju aira. Aku tak. Aku suka terus masuk ke satu longgok. Aku dah longgok. Sama. Sabun aku tak tahu how Zaf put. Aku pergi letak 1 scoop. Zaf cakap, B, asal baju you macam tak letak banyak sabun Cakap 1 scoop lah. I dah letak 1 scoop apa. B, I selalu letak 3 scoop. Lepas tu aku cakap, aku pusing kat dia, aku cakap, dan kau buat sendiri lah. Lepas tu terus dia kata turun bawa pergi dryer. Aku pergi bawa pukul 3 pagi aku bawa. Aku pergi turun bawa pergi kat dryer. Aku dah letak tu coin kan 45 minutes tau. 45 minutes mesti expect the thing tu kering mah. Aku buka balik after 45 minutes tak kering tu. Apa kau buat? Aku tak tahu apa aku buat. Aku tak tahu macam nak pakai dryer tu. Dah start. Start Is it tapi at the washing no, aku tempat? rasa aku tak picit temperature. Pecah Siana. Aku yang kat aku seorang je paling bodoh, kau pun sama. Cukup tak aku pergi sangkut baju kat living room pakai kipas. Sure lah. Nasib kipas kau macam kipas pengantin tu yang kuat dia, Itu yang besarnya. Kipas rumah aku gitu. Bising siap. Aku dulu tinggal rumah sewa kan. Mak aku pun pisang pun. Kipas kan. Nanti bunyi No lah, it doesn't sound like that. Oh, is it? This one the Mekak smoothnya. Yeah. Penat saya aku ketawa. Siul lah. Sure lah. Tapi but seriously lah, kita plesot ke tanggungjawab siap.
But korang pernah dengar tak some people, some lelaki will always judge bini sekarang tak macam mak dorang when part tanggungjawab. Pernah gitu-gitu like I don't know what's the tapi pernah lah. They tend to, mungkin dorang tu anak mak. So dorang nak bini dorang. Mommy's issue Yeah, dorang nak bini dorang exactly the same as the mother. But you cannot bandingkan kita bini sama dengan mak kau. Kita lain. Kita spesies lain. Kau kena faham. Hani Suraya. Sabar, istighfar. Aku rasa dia ni nak kena panggil Pak Su rukiahkan dia bagus. Dia Kau setan. But macam bagi aku lah, I mean I never encountered a guy. But aku tak pernah encountered macam Jangan tegur next time dah 2 kali dia tak keluar. Okay. aku sampai terlantar aku punya word. Okay, apa. Sure lah. Tak macam lelaki kan dia suka banding-bandingkan mak dorang dengan bini kan. Aku quite a bit triggered. Because bagi aku kalau kau nak semua everything macam mak kau kan, kau jangan Kahwin kahwin. mak kau. Kau kahwin dengan mak kau. Kau jangan Kau kahwin. duduk dekat mak kau punya bawah ketiak. Senang je cerita. Tak payah kahwin. Bermasal macam kau tak boleh bandingkan isteri kau dengan mak Yes, kau. Pasal kau correct. kena faham diorang punya cara how they brought up themselves dengan kita. Macam mak aku, yes, nenek aku very bengis. Macam mak aku, kalau tahu tak nenek aku, kalau Kenapa je dia cakap nenek dia bengis? nenek aku bengis asal nenek aku gangster tau. Aku still nama Bengis dia tu nenek apa? aku gangster Siulah. Bengis tu apa? Garang. Oh, garang. Sorry. Kadang-kadang mak aku, kalau bapak aku balik kan daripada kerja, mak aku tak hidangkan air ke apa pasal dia sibuk. Mak aku akan suruh, nenek aku akan suruh bising dengan mak aku tau. Kau boleh letak tak apa yang kau buat sekarang ni? Kau boleh letak tak? Kau boleh layankan lelaki kau dulu tak? Kau boleh utamakan lelaki kau tak? Kan boleh. Dia macam gitu. Faham. Habis macam aku besarkan dia nampak mak aku, nenek aku ni garang. Macam teliti jaga laki. Bagi dorang ni kau nak kena pandai jaga laki. Kalau kau tak nak laki kau menencur. Tapi whatever. You know, bagi aku it takes two together, you know, in the marriage. There you go. So macam that point lah. Macam bagi aku pula dibesarkan mak aku macam it's okay kak, kalau kau tak boleh buat it's okay, biar bibi bikin. Atau okay kak, kau nak kena belajar buat ni, kau tak boleh buat tak apa, nanti aku dengan adik-beradik turn by turn, take turn to buat kerja rumah. So aku punya expectation is kalau aku dah kahwin, aku expect laki aku pun nak kena buat kerja rumah juga. Yalah. But I was being brought up right. Aku was being brought up by aku tak boleh touch things without permission. So like bila aku baru-baru kahwin kan, then I stay with my in-law, like my husband grandmother house. So aku tak berani macam pakai stove dorang atau macam pakai washing machine gitu. Because it happened to me once when I was a kid. Aku tak pernah I never touch the bidet ke apa? Bidet. Bidet. Habis pecah. Pasal I was in there but I never touch the thing. So saudara aku salahkan aku. Last pergi toilet. Aku pasal last aku pergi toilet. Then that is when aku tak nak pegang barang without any permission ke apa. Pasal aku takut nanti kalau aku masak pakai stove tu, habis stove tu tiba-tiba rosak ke, then aku yang kena. Faham. So like sometimes aku cakap dengan lelaki aku, it's not that I don't want to do things at your grandparents' place. It's just that I want to refrain from menjahanamkan harta dorang because it's not our harta what. Yeah. And like aku still hold up to my grandparents that taught me that I cannot touch what is not mine. Yeah. So kalau macam kau macam mana? Gini, kau pernah terfikir macam kalau kau dibandingkan, letaklah dibandingkan oleh mak mentua kau ke, atau kau dibandingkan macam kau pernah tak jumpa kawan kau yang di situation where engkau dibandingkan dengan mak dorang, diorang kena banding-bandingkan ke, macam kau you tengok mak I boleh jaga anak, habis you tak boleh jaga anak dengan betul. Aku tak pernah encounter. Pasal first aku tak ada mak mentua. Second, mak aku memang tak pernah dengan aku lah. I mean tak pernah into my own personal marriage. But kalau orang luar, maybe sekali dua lah aku pernah dengar, but that was long time ago. Faham. I mean we are not perfect to begin with also. So macam everything that we are doing, we are still learning. We are still learning. Yeah. So kalau kita macam
it's okay to make mistakes sometimes, you know. So like kalau kita buat ni okay, then orang tegur, at least tegur kita dengan cara baik. If you don't want to say in front of our face, you can talk to your son, our husband, in a nice way. So our husband Can will talk to us in a nice way also. Correct. Betul. So That's the right channel. there won't be any misunderstanding within in-laws and you know. Yeah, correct. Yeah, correct. Betul. So like macam kalau aku rasa is what the best is advice is that it's best to stay on our own. Yeah. So Yeah, correct. kita boleh tahu what is our tanggungjawab kalau macam what we can do because kita kahwin together, right? Yes, correct. So it's not all about you. It's all about us. So it's best that kau tahu kau punya tanggungjawab apa, aku tanggungjawab aku apa. So letak kata macam you know where people always saying this that tanggungjawab lelaki ni banyak nak kena kemas rumah, nak kena jaga anak, nak kena nafkahkan bini, nak kena pergi keluar cari kerja. Memang betul, tapi kalau macam aku, because we are in a modern era, Yeah. it's good that we, you know, our husband is working, kita kat rumah boleh kemas rumah apa, tak salah kan. So macam bagi mentality aku, kalau those people are saying stuff like I'm not gonna do all this shit because this is your responsibility and you're pointing onto your husband. But kau tak keluar mencari rezeki. You're a housewife. Macam aku ni, I'm a housewife. I don't really understand what my husband going to face. Dia punya stress kat luar tu macam mana. Correct. So I always be fair. But there is a woman yang bekerja. Macam like dia me. aku. Macam kau bekerja. Kau bekerja, suami kau kerja. So sama-sama stress. So sama-sama boleh compromise to do the choice together. So macam aku ni, ibaratkan aku membantu suami aku menjaga rumah, menjaga makanan laki aku, jaga laki aku, ngejaga anak aku. So everything memang atas bahu aku. But at the same time macam whenever I need his help, he surely. Yalah. So it's a balance lah. It's a balance, So tak boleh lah macam nak kena pin everything. And then plus lagi another sensitive topic. Aku nak tahu ni, in-law korang pernah complain pasal cara kau jalankan tanggungjawab as their son's wife tak? Tak ada. Tak pernah komplain. Aku so far ada. That is where that actually meets into a misunderstanding. So like aku quite sensitive kan. So sometimes I take things too hard that aku macam menyerap lah. Aku menyerap. Ni jujur aku cakap, aku menyerap tapi aku diam. Menirap. Menyerap. Menyerap apa? Menirap. Sorry guys, Melayu aku dari B, tapi berbal tak boleh. Tu pasal kalau aku buat reaction video, aku macam baca berita. Tapi bila berbal macam gini, aku boleh Menyerap. Ya. So Sialah. what is this? Okay. Kau sialah ni. Okay, what menirap apa ni? Aku menyirap then I always macam put my husband in a position where I always lash at him because I not happy. I lash at him. But at the same time aku kalau cakap aku tak buat house chores dekat rumah nenek dia, aku buat. Aku cuci baju. Aku tak nenek dia cuci baju pasal dia tak nak apa macam how to say tak nak apa-apa lah washing machine tu kan. But aku tolong jemurkan, lipatkan. Dan aku dah lipat, aku letak kat luar. Then dorang Angkat sendiri lah. Then aku ada sapu-sapu rumah sikit. Tapi I will never cook. My husband is quite understanding. Where if aku tak nak masak, tak apa. Order makan je. Bestnya. But kalau aku rajin, I have I have things to cook in mind. Kalau aku ada macam Something to cook, then I will tell my husband. But other than that, my husband don't force me to do such things. So I think just because of that heated situation, aku keep on dragging. But after a while, dah. Aku tak take it. I don't hold grudges lah. Pasal aku when it comes to orang tua, yes, dorang have the rights to say something because dorang tak nak anak ke cucu dorang macam
how to say what's that word? Apa? Feel like macam taken advantage of. Taken advantage of. Faham. So macam aku nak entahlah. Aku dah Kau nak lost. cakap apa? Kau lost kan sebenarnya? Aku dah Yalah. Okay, tapi kalau dalam dunia ni, kau rasa masih ada ke suami yang masih tak jalankan tanggungjawab? Contoh macam kemas rumah, jaga, kita duduk macam permaisuri ke apa ke? Ada? Kau Ada. rasa? Aku salah satunya. Aku sometimes. Tapi ada. Adalah. So, yeah. Ada juga. Which is good lah. Which is good lah. Tapi at the same time, bad lah for me. Asal? Because kalau dia kemas rumah, dia bebel sekali ya. Faham. Pasal aku kan sembarang kan kemasan. So nanti dia akan macam gini tau babe. Salah. Sekejap. Dia macam gini. Nanti kalau aku dah kemas rumah, kan, aku akan, okay lah dah kemas. Dia akan macam, okay nampak rumah kemas. Tapi mata dia berkeliaran. Dia akan tengok. Lepas tu dia akan tolong kemas. Lepas tu dia akan komplain. Dia akan bising aku macam, kau tengoklah ni kebiasaan tau dah tukar pampers budak tak buang lepas tu ni kebiasaan tau dah tong sampah penuh tak tahu nak ikat kebiasaan tau dah cuci biar aku tak tahu nak cuci sink sekali kebiasaan dah masak tak tahu nak dia gitu Dah macam ID pula yang mak. kan aku dah macam Kebiasaan kebiasaan dia gitu kan aku so dah macam aku nak tolong lah cakap apa yang habisan Zaf will tend to akan tanya aku, B, you want to kemas rumah sama-sama? Then I say, okay, can lah, we kemas sama-sama. Aku tolong 5 minit, 10 minit. Terus aku cakap, B, I masuk bilik kejap, I nak anu I punya kuku, something like that. Example I will use a lot of reason. Lepas tu aku tidur. bodoh Lepas tu cakap dia habiskan kemas everything Aku dengan anak Aku pula kalau kita nak kemas sama-sama, nanti take 5 minit lah. Terus lepas 5 minit kan, kita tengok Netflix. So kau yang yang kemas. Kau yang kemas ke suami kau yang 5 minit? Kita dua. Like if we clean kira together. sama-sama kemas tapi at the same time sama-sama take the break. Habis it can be from 5 minutes become 1 hour, 2 hour. But kalau aku nak kemas, aku tak boleh ada anak aku kat rumah. Faham? Yeah, because if we really want to clean the house, we make sure that our children is not at home. Pasal nanti kalau kita bersih, nanti diorang kacau-kacau. Bersih anak lagi. True. That one, betul lah. Ya, Aku tinggal rumah sewa je, satu bilik satu hall. So kalau budak-budak nak duduk nak main-mainan kan bersirak. Aku selalu letak Aira atas katil. Pasal katil aku tinggi, so dia tak akan turun. Aku tak ada atas katil, kasih dia mainan, tengok TV. Kau Aku tak tak takut boleh. Kau tak takut dia jatuh ke? Aku takut saya, that's why I always put my daughter. She knows mana nak duduk. Oh, Dia that's tahu. good. Yeah, the only time yang dia jatuh katil tu yang video tu je lah. Inaya, you see not Inaya? You see or not? You have to sit down quietly, Inaya. You cannot move around, Inaya. Seriously. Umi, stress. You fall here, fall there. Stress. Okay, kau tidur. Macam anak aku boleh dengar. Itu pasal lah. Sabar. Ini kalau dia di secondary school, dia faham. Dia cakap, mak aku ni gila. Asya. Sial lah. Tapi macam aku cakap lah, sometimes aku rasa kagum tau dengan para suami ni yang bahasa boleh membantu sama-sama dengan isteri Macam diorang not only aku kagum dengan diorang, but not only they are helping their wife, but diorang macam support. Diorang macam mengalu-alukan isteri dia. Not only, yelah, mak is important too, but dia macam at least balance. A guy balance. Because they know dia bertanggungjawab sebagai seorang lelaki ni ada pada mak dia juga tetap. Yes, correct. And tanggungjawab dia pada suami pula ada tetap pada kita juga. So macam they have to balance up tau. Pasal dia nak lelaki. Yes. Dia nak be fair with the wife and be fair with their his own family pula. So I'm really kagum macam one of these influencer kat Malaysia yang aku pernah nampak kat TikTok ni, he was so proudly brought up his wife on the stage. And he always yang Aina. Aina Beauty. I admire them. I admire them. Macam the husband like not only saying that thankful about her, but he know that
kerana rezeki dia ni pada isteri tau. Yeah, So yeah, dia yeah. macam, aku kagum. It's like dia appreciate his wife. He appreciate the wife. That macam, you know, the speech that he put, the layout that he put, and also his responsibility towards his mother also was like, wow. That was like a contoh for a man who have this responsibility towards the wife and the mother. Macam ada setengah yang aku nampak. Okay, macam aku pernah experience a guy friend who always like menang-menangkan mak dia, tapi dia Mak dia lebih daripada isteri. lebih daripada isteri. Ataupun dia menang-menangkan isteri dia lebih, tapi dia derhaka pada mak dia. That one wrong already That lah. is wrong And already then lah. nanti orang cakap, kau takut bini kan? Kau takut bini Nanti kan? Takut bini. itu irritating. Takut bini kan? Aku paling pantang kalau orang selalu cakap beras kita beli. Aku tak boleh sia. Kita yang masak. Kita yang masak. Habis kira apa? Beras tu kau makan lah. Aku kalau ID selama ID tak boleh cakap begitu. Kalau ID cakap macam itu memang aku Tak, tutup. Zaf suka cakap gitu in gurau je. Beras kau beli. Kalau aku tak masak, kau makan beras mentah tu. Sabar ni. Ni topik betul dia betul hari ni dia fanatik. Aku tak tahu apa masalah budak ni. Kau tahu tak? Tanpa mak dan isteri kamu, kau tak boleh cakap begitu tak? Tanpa apa? Kau belum habis sentence kau. Aku lost tau dengan. Tanpa apa? Kau kalau tak boleh berbual Melayu, kau jangan berbual Melayu tau. Mak dengan isteri. Kalau tak ada, like if you don't have them, then kalau macam kau pun terdesak nanti. You know what was your sentence in English or not? What? Without your mother and your wife, you cannot say like that. Itu yang kau cakap sebenarnya. Aku translate kan. Aku tengah Aku tengah tunggu. Dia say that, shit guys, I need uni mati already. Aku dah ke laut. Tahu tak apa. Sabar. Istighfar. La ilaha illallah. Tengok. Like macam, you know, ada tau lelaki yang masih bertanggungjawab pada adik-beradik, ada bertanggungjawab pada ada. adik Yes, kan. ada. Bertanggungjawab pada mak dia, ada yang bertanggungjawab. Macam aku not trying to flex about ID, but I really love how he You support have his to family. flex about your husband. Of course. Tak boleh no. Why? Banyak penyondol kat luar sana. But kau wife dia mah, so it's good for you to flex daripada Yes. orang lain flex. Yeah, true. Aku Betul boleh flex laki aku. Tak Aku ada flex. satu perempuan pun nak sondol laki aku. Try me, man. Kau tak, aku potong dia pe bird. Mati. Sabar Hanis. Kau tengok, kau cakap gini, mak aku dah mati tau. Dia tak kasi aku berbual tau ni. Aku kalau aku compare dengan kau buruk tau. Macam kau ID tanggungjawab dekat. Yes. How I always portray, because if you talking about man figure, aku tak pernah nampak a responsible man towards his family too. Dia either choose to be more responsible towards his family or towards his wife. Dia gitu. Tapi ID is a very balanced man. Dia kalau sekiranya if his family needs help, he will be there. When I need his help, he will also be there. So dia macam balance. Kalau macam letak family dia ada any difficulties, he always help out adik-beradik, baik adik-beradik dia ke atau mak bapak dia, bertanggungjawab. And I tell you it's hard to hear a guy who are still giving mak bapak nafkah lepas kahwin. Yeah. Yes, Because macam aku seeing ID was an example of a good man is because dia masih kasih mak bapak tanggungan. Walaupun letak katalah dia tak ada cukup duit pun, dia tetap kasih $10, $20 kat mak bapak dia, pasal macam as appreciation kan. Macam pada dia restu mak bapak ni penting, and doa mak bapak ni main peranan dalam rezeki dia. So dia akan kasih mak bapak dia akan kasih kat aku juga. So it's everything are balanced. So he's like that. Which is good lah. Which is good. Because macam aku pula punya experience, pernah own self punya experience on my own family member gitu. Macam engkau kasih bini kau beribu-ribu, tapi mak bapak kau tak kasih satu sen. Macam alasan kau, tanggungjawab aku banyak pada isteri aku. But you have to understand that also kau punya tanggungjawab tetap pada mak bapak kau. If kalau kau mak bapak kau masih perlu bantuan, kau patut bantu. Tapi kalau rasa mak bapak kau cukup-cukup ala kadar, then it should be, parents will always come with a reasonable, right? Kalau rasa kau susah, dia orang pun tak ada mengharapkan juga apa. So that how balanced he is lah gitu. Good lah. Then and also as a wife, we also need to understand pentingnya pengorbanan suami dalam rumah tangga.
Yeah, betul. the a lot of sacrifice that our husband. Kadang-kadang kita tak nampak tau. Yeah. Tapi they tend to keep quiet. Correct. Yeah, they tend to keep quiet pasal diorang pun penat, kita pun penat. You know what I mean? Tapi kita tak faham diorang sangat. Betul. We don't know. We don't know how they actually feel inside. Correct. Pun diorang lelaki pun actually ada meltdown, but they are actually they are good at hiding it. Kalau kau perasan. Very good. Very. Zaf macam gitu tak? Yes. Zaf tak pernah tunjuk yang dia breakdown ke apa ke, tak pernah tunjuk. He will tend to macam this is I think he got tell me before yang dia pernah nangis dalam toilet time dia tengah mandi. Yeah, because he was super stressed. So aku macam rasa bersalah tau, like why you never come to me? Why you never come to me? Why you never talk to me? Dia kata tak nak lah. I kan okay. I masih boleh tengah gini, masih boleh gitu. Dah cakap no lah. I mean everyone have meltdown mah. Yeah, it's okay. It's okay for guys to have meltdown. It's never okay when you don't come up to someone and share. You don't if it's even kalau inisiatif kita tanya kita punya suami like, are you okay? At least we show that we care. Okay, we show that we care. Tapi it's up to kita punya suami untuk share his problem. Kadang-kadang diorang tak nak share because sometimes membebankan isteri lah gitu. Sometimes is sometimes is menyusahkan. Betul. Membebankan. Aku betulkan kau. Yeah, but sometimes it can also lead into a miscommunication if one party don't understand. Correct. So macam betul juga apa korang punya point lah. Because even idea also dia kalau meltdown pun he always like to sit in Diorang tak nak tengok, diorang tak nak kita bini dengan anak-anak tengok diorang ni tak Tengah. Diorang apa ni lembik pada lembik. diorang ayah. Macam Aku pernah. pasal I know there is women out there who think they are very feminist and very superior about I'm a wife. This is your responsibility. Yeah. And then kalau lelaki kau meltdown je, kau ni jantan dayus lah. The word about dayus is what makes me feel like macam you as a woman, you shouldn't be suka-suka hati kau nak cakap lelaki kau dayus. Yeah. I feel like dayus is a harsh word. Yeah, it's a harsh word. Is it? For a man, macam I don't know lah if any of Dayus the men. comes in many different terms. Yeah. Tak kasih nafkah, abuse. Kalau laki kau jenis abusive, kau nak panggil dayus, okay. Kalau jantan kau, laki kau yang jenis pasal did something that really macam luar tabir agama, kan? Kau nak panggil dia dayus, boleh. Yes. Tapi kalau kau nak panggil laki kau dayus just because kerana he have a meltdown or atau as a content ke apa, is damn bullshit to me lah. You It's have the a same meltdown. thing as people call sundal. Betul. Yeah, it's the same thing. Correct. Yeah, exactly. So aku tak faham why this kind of isteri when they actually see the husband meltdown, orang macam cakap dayus. I've seen that in a few people in life, not in our local lah, but semberang ke apa-apa. They always like to call their husband the term macam tak tahu ada ni jantan sundal lah, tak boleh bawakan hasil lah, you know, that kind of thing. I feel like macam you are not seeing your husband punya effort and you are not seeing your husband punya struggle. You never see that. That's why kau bercakap gini. But for me, right, you need to be that pillar of strength. Kalau dalam rumah tangga ni kau nak setakat berbual pasal diri kau je, you did a lot of shit, then you're not understanding about your partner, then kau kahwin diri kau sendiri Asia. Yeah, correct. Macam, you know, it's really disappointing. Kita perempuan lah. I mean, I'm a wife also. Aku pun takkan berani saya nak panggil lelaki aku macam tu. Ataupun nak busuk-busuk lelaki. Because my husband not providing ke setengah kekurangan dalam suami kita. But I will always macam fill up the kekurangan dia. Macam, okay, if he cannot do this, tak apa. I'll try to do that. And if he needs help, of course, I will need to be the backup. That is the reason why marriage are for two. Yeah. And plus lagi macam, you know, sometimes when I heard all this kind of thing, I always question, what can we do as a wife to give a moral support to our husband? Any kind of support. It could be anything. Kau rasa apa? Kalau macam Zaf meltdown, apa kau selalu buat untuk dia? Aku selalu peluk dia. Aww. That's a must. Pasal kita tak tahu kalau they need that or not. Usually he will just say, tak payahlah. I okay. But I know inside he's not okay. Yeah. Pasal kita tak tahu, lelaki pun kadang-kadang nak attention juga. Yes. Nak apa dia panggil? Diorang pun macam baby kan? Yeah, Kasih like sayang physical lah. touch, kasih sayang. Dia nak.
Tapi dia orang selalu tak nak cakap. Ya. Irritating ni. Macam laki aku lah. Nak kena physical touch baru Aku dia. tak pandai Baby, pujuk lah. Kau tak. Kau memang ada ni. Aku cakap dengan lelaki, are you okay? Itu je. Aku tak, if for me, I don't want to push people who macam tak nak cakap tau. If they are willingly macam dorang nak cakap, they say. Aku pernah nampak lelaki aku like literally meltdown pasal kita gaduh. Then dia cakap dia stress. Then I say, why didn't you tell me in the first place? Ya, betul. So like, how can I know that you are struggling? So maybe it's my fault not to macam dia balik. Aku tak tanya how's your day, how's work. Yeah. Apa ni. That is one of my mistakes. Zaf is also like that. Dia perlukan, but I don't do that. Yeah. I also realize we all actually do the same thing. Because aku pun bila ID balik pun aku tak pernah macam how is work? Kita terus suruh dorang buat kerja. Aku feel Tak bad. lah, Now aku tak aku sampai feel gitu guilty. Pasal aku buat gitu. Kau jangan macam siap Aku buat macam itu kat lelaki aku. Because aku rasa macam I think my husband do need attention too. Because macam you see like ID akan tanya how's the kid sayang? You kat rumah okay? Aku tak pernah tanya dia, Ayang you kat luar macam mana, you okay? Tak. I feel like fucking selfish. No, but then my husband different. Dia kalau kerja atau keluar kawan dia tak pernah nak message aku. Aku yang ganggu dia. Pasal aku macam tak tenteram. Faham? Tapi macam tu lah. Tapi for me maybe what I can do, mungkin other women who also like me can also maybe what you can do is a simple conversation. Maybe lepas bila laki kau dah habis makan kan, jangan berbual time makan lah. It could spoil their mood. So after dah makan, when they are relaxed, you can sit beside them and start conversation and asking how are they, are they stressed. Macam Atau time kerja tanya dah makan bi. Time apa tu, aku pula tak selalu cari laki aku. So aku mungkin boleh start tanya, Yang dah makan? You nak makan tak? Tapi aku akan every time call dia lah, tanya, Yang you nak makan tak? Atau video call. Macam kalau aku rasa dia ni tak tahu nak cari bini ke apa, aku akan video call dia. Aku tak tahu dekat mana. Aku pun kadang-kadang dekat rumah nanti aku dah boring lah, laki aku tak message kan. Dia tengah kerja. Video call. Dia tak angkat, aku call lagi. Aku call dia punya handphone, punya company handphone. Habis aku call balik personal handphone. Sampai dia angkat. Aku cakap, I tengah riding I kat expressway. Aku dengan Zaf tak gitu. Aku dengan Zaf standard. Kalau aku keluar, dia buat bodoh. Dia keluar, aku buat bodoh gitu. Tapi kalau when it comes to macam tadi anak, that one kalau anak dengan dia, aku akan tetap tanya lah no matter what. Betul-betul. Faham. So like macam, okay, kalau kau rasa, okay, now let's flex lah about our partner lah. What is the biggest sacrifice that your husband ever did for you? For me and Aira, okay, dia pernah tak makan just to see us eat. Itu je. Oh my That's God. the biggest that I can say. Pasal aku tak pernah tahu pasal tu benda. Actually same. Pernah satu kali. And dia tend to like, even kalau dia tak makan kan, dia tak makan tapi dia tak bilang yang dia lapar tau. So pada aku fikir dia dah makan. He sacrificed his stomach just for you guys to makan. Yeah. Wow. Yeah, that's he's a always big like that. For me, kalau like my husband punya gaji dah nak habis kan, dah nak kering kan, he will work Grab or macam part time security, cun-cun untuk that 1 week punya food, macam Supply. untuk kita makan, atau my daughter's milk kalau nak kena beli. Then apa lagi, what is the biggest sacrifice that he did? Ya Allah ya Rabbi. Nampak pasal aku tak notice lagi kau tu ni. What is this? What is this behavior? What is this Pooja? behavior? No, because sometimes, yes, I sometimes don't notice, but the part where he don't eat, then I keep asking, why you never eat? Never mind, you both just eat lah. Macam aku Lutfi dengan Ayam makan je lah. Dia bawa balik makan, aku cakap, makan sekali lah. Takkan kau nak boycott makan? Faham. Yeah. Kau? Kalau macam aku the biggest sacrifice that ID ever get for us is that he kira macam, kau tahu kan content creator ni based on project, right? Yes, correct. Yeah. He take that risk not to work full time, to work pasal aku kan kena PND kan, to work just doing content creator for me, to be there for me and the kids. Oh. And then bila macam mana kita tengah susah pun sekalipun, he would sacrifice all his time
to find money doing content so that aku dengan anak aku tak akan rasa hidup susah. Understand. That is how he sacrifice. Even though macam how hardly lah for us to spend time together, he always make that effort to just make sure that bini aku tak kekurangan apa-apa, anak aku pun tak kekurangan apa-apa, and dia punya tanggungjawab pada mak bapak dia. Janji aku tak terlepas bayar kasih mak bapak aku duit Actually we nafkah. can see that lah. And he's a very family guy. So it's aku macam for a guy punya perspective, aku punya macam looking into a guy, he is the ideal kind of guy that really That aku people nak, will look up to lah. Like, contoh lah. So that's why macam kenapa orang cakap kenapa you don't want to flex your husband. Your husband is doing good, you know. He's talking about you. He's showing everyone about you. Yeah, but people don't know that there is certain things that coming up in our marriage. Yeah. People never see the upcoming. Berapa banyak perempuan yang idam-idamkan laki aku. You see? So because they know that ID is capability to find money just to make me look good and to have the kids to live in a luxury, and also he sacrifice his time on job on work is what that people will always, kau tak rasa overthinking ke kalau laki kau buat gini. You know, people always do that because he's a content creator, he's influencer. In that way. Tapi kalau kau trust laki kau, dah okay lah. Alhamdulillah lah. So everything People okay lah. tanya-tanya soalan gitu just because diorang nak kasih kau rasa gelisah. Yeah. But aku kan isteri, macam mana pun aku tetap menggelisah. Memang. Naluri Kau diam. Kau jangan start. Naluri seorang si isteri. Engkau kalau dah buka mulut, kau jangan nak scrap Zaf nonsense lah. pernah baru-baru start kerja. Kau kalau aku taplek Kau tak pelakkan dia ni. Zaf kalau baru-baru start kerja kan, masa aku beranak Khairah, lepas tu dia start kerja. Ada lelaki pula. Ada perempuan. Ada perempuan trying to nak dengan dia. Ada je. Tapi aku mampus lah. Like kalau kau rasa kau boleh dapat laki aku, then go ahead. Aku gitu. I'm very easy person lah. Memang ada jealous, tapi aku tak pernah macam put on too much like. I will never be jealous of my husband. Never. Because bukan perempuan tak nak dia lah. Try lah. Pasal kau kalau nak laki dia susah no. Sebab apa? Dia ni buang tebiat no. Dua-dua buang tebiat. Buang tebiat no. Tak boleh make it punya. Kalau aku, kau jangan try aku. Ex dia pun dah tak boleh ambil dia balik. Okay lah. rosak. Okay lah guys, tu je yang kita ada untuk episod kali ni. As a wife, tak semua suami kat luar tak bertanggungjawab ya. They do need our peranan as well. Marriage is all about compromise between husband and wife, and tak semua suami tak ada meltdown, so we do need to give and take. Kita akan jumpa korang in the next episode of Hot Seat Podcast. Yes. Bye. Signing out. Syara Thursday. Hari Suraya. Ana Osman. Hot Seat Podcast.